Alright geng, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton YouTube channel saya pada malam ini. Bersama saya Hakim Said Nasir dan satu video baru. Sudah lama kita tak bersiaran lah pada anda semua. Maknanya saya ni sibuk kerja lagi waktu siang malam, tak ada masa untuk upload video sekarang ni. Okay. Beberapa hari lepas saya memang agak terkejut lah dengan ada satu berita ni yang saya nak siarkan kepada anda semua tengok ni, mengenai keputusan Korea Utara untuk putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Ini saya ambil petikan dari dua sumber. Mula saya akan bacakan satu lagi dekat ni, iaitu di Berita Harian dan Sinar Harian, tak salah saya benda ni. Okey, saya akan bacakan satu petikan dahulu yang pada Berita Harian sebelum saya baca kepada Sinar Harian tu. Okey, tengok betul Korea hari ini mengumumkan bahawa negara itu akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Menurut Kementerian Luar Penyiaran, ia adalah tindakan balas terhadap tindakan Malaysia mengekstradisi seorang rakyat Korea Utara ke Amerika Syarikat pada awal bulan ini. Kementerian itu melibatkan tindakan berkenaan sebagai jenayah yang tidak boleh dimaafkan yang didakwa dilakukan kerana tekanan Amerika Syarikat. Kementerian Luar Korea Utara mengumumkan hubungan diplomatik dengan Malaysia diputus secara total, iaitu keseluruhannya, menurut laporan agensi berita KCNA. Menurutnya lagi, rakyat Korea Utara diekstradisi itu terbabit dalam aktiviti perdagangan yang sah dari segi undang-undang di Singapura. Pada 9 Mac lalu, seorang lelaki Korea Utara dikenali sebagai Moon Chol Moon, tak salah sebutan saya kalau sebutan saya ni agak pelik sikit, gagal dalam rayuan terakhir ini di Mahkamah Malaysia terhadap perintah ekstradisi ke Amerika Syarikat untuk menghadapi perubahan Wan Ham. Menurut peguamnya, lelaki itu menyampaikan dakwaan bahawa dirinya mengetuai sekeperluan penjenayah yang melanggar sekatan dengan membakar air terlangan ke Korea Utara dan terbabit dengan pengubahan wan haram menerusi sejumlah syarikat. Chol Myun berumur lingkungan 50-an menghadapi 4 pertuduhan pengubahan wan haram dan 2 pertuduhan konspirasi perbuatan itu. Pertuduhan berkenaan berkait terutama dengan kerja ni di Singapura. Ini adalah petikan daripada sumber daripada Berita Harian. Okey. Beberapa hari kemudian selepas diterima berita ni, saya dapat tahu daripada kerajaan Malaysia supaya bangunan konsulat Korea Utara dikosongkan dalam masa 48 jam. Ini adalah petikan daripada Sinar Harian. Saya akan bacakan satu petikan ni. Dia kata, Konsulat Kedutaan Utara Kim Sung Yong memberi peringatan keras terhadap Malaysia berhubung tindakan kerajaan dan isu melibatkan rakyat warga negara Republik itu. Dalam pernyataan itu kepada media sebelum keluar meninggalkan kedutaan pada Ahad yang akan datang, Yong Song berkata, Malaysia akan terima akibat daripada tindakan yang dilakukannya. Menurut insiden tersebut, telah menjelaskan kedaulatan negara ini. Kejadian ini adalah hasil nyata daripada konspirasi anti Korea Utara yang dibuat dari dasar kerja oleh Amerika Syarikat. Kami tidak berpuas hati dengan tindakan meletakkan warga negara yang kami tidak bersalah dengan secara mutuli dan berpihak pada musuh utama pihak negara kami. Pihak berkuasa Malaysia akan mengikut semuanya tanggungjawab terhadap kesan yang bakal dihadapi akibat daripada tindakannya sesuai ketegangan diplomatik antara kedua-dua negara. Soyong berkata, tindakan terbaru Malaysia mengekstradisi seorang warga Korea Utara itu telah menghancurkan seluruh asas hubungan dua hala antara Malaysia dan Korea Utara ini atas dasar kedaulatan. Pada Jumaat yang lalu, Malaysia telah memberi tempoh 48 jam kepada pengawal dan kaki tangan Kedutaan Utara untuk meninggalkan negara. Keputusan tersebut diambil selepas Korea Utara bertindak memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia kerana tidak berpuas hati dengan tindakan kerajaan Malaysia mengekstradisi seorang warga negara ini, yakni Korea Utara ke Amerika Syarikat. Kenyataan dari Wisma Putra berkata, Malaysia berhak untuk bertindak balas terhadap Korea Utara, terhadap keputusan Korea Utara demi melindungi kedaulatan dan menjaga kepentingan negara. Sebagai
Sebagai sebuah negara menunjuk prinsip keadilan, Kementerian Luar berkata proses ekstradisi rakyat Korea Utara dikembali sebagai muncul miun dilakukan adalah berdasarkan undang-undang. Kementerian Luar Korea Utara dalam satu kenyataan keputusannya itu pada Jumaat hari itu berkata Malaysia didakwa melakukan kejadian yang tidak boleh dimaafkan kerana menghantar rakyatnya yang tidak bersalah ke negara yang merupakan musuh ketat politik republik itu. Okey, tuan-tuan. Kalau kita baca betul-betul ni, ini bukan pasal ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Syarikat. Bila kamu buat satu jenayah menyebabkan menggelapkan mengubah wang hak secara haram di tempat orang, memang dalam negara kita ni kita dah ada undang-undang terhadap kes perubahan barang. Kalau Amerika Syarikat nak minta kerajaan Malaysia ni hantar seorang pesalah ni ke Amerika Syarikat, maknanya benda ni secara total ni memang saya setuju kalau Malaysia hantar seorang penjenayah pengubahan ni wang haram ke Amerika Syarikat, kerana ini bukan kes kecil, ni kes ni melibatkan sebuah negara. Sebab tu kita tak kisahlah daripada negara mana kamu datang, tapi kamu buat kacau, buat huru-hara kat negara kita, yang Malaysia ni, maknanya kamu bersalah dalam hal ini. Kamu tak boleh nak salahkan orang lain terhadap hal ini. Sebab tu bila kamu bersalah kat negara orang, kamu kena tanggung di sini. Jangan babitkan diri kamu sendiri, jangan babitkan negara kamu sendiri. Sebab tu kamu buat salah kat tempat orang, negara yang tu akan dakwa kamu. Jangan sampai diambil tindakan oleh pihak-pihak yang tertentu. Itu yang saya maklumkan. Bila saya tahu dapat berita ni, ada pula konsulat ni kata Malaysia akan timbul akibat. Kepala otak dia lah. Sebab tu kalau kita tengok masyarakat kita ni, kenapa kita nak salahkan negara orang, sedangkan yang buat jenayah tu negara orang rakyat je. Tapi kita tengok macam-macam pelik dia nak menguruhkan dua negara antara Korea Utara dengan Malaysia. Negara kita ni bukanlah negara bodoh nak bertolak ansur terhadap penjenayah. Sebab kita ada undang-undang. Sebab negara kita ni mengamalkan sistem perundangan yang ketat. Kalau buat jenayah, kena tangkap, dihantar ke negara Amerika ke untuk disuruh siasat. Kamu jangan salahkan Malaysia, sebab Malaysia dah buat benda ni untuk cara terbaik. Sebab tu kita tengok negara kita ni bukanlah negara yang akan pilih bulu. Kita tengok keputusannya, sama ada dia bersalah atau tidak, dia akan direman atau ditahan. Sebab tu apa yang berlaku terhadap penjenayah, tak kira di mana negara, daripada biar asal daripada mana sekalipun, datang kat tempat orang, kena tangkap, dihantar dekat Amerika. Jangan salahkan negara kita, negara saya, negara Malaysia. Sebab negara Malaysia memang akan hantar dengan orang yang bersalah. Kalau tak bersalah, kena hantar balik dekat tanah Amerika. Sebab tu negara kita takkan pilih bulu kalau ada rakyatnya sendiri yang buat salah. Sebab tu kita sendiri tahu. Sebab saya pun sendiri banyak pengalaman tengok rakan-rakan kita yang daripada rakan-rakan kita daripada Korea Selatan ke Korea Utara ke, macam mana kehidupan mereka. Tetapi bila tengok suasana mereka, cara pekerjaannya, dia macam ada macam benda yang tak baik tak ada negara kita. Sebab negara kita open minded, berfikiran berfikiran terbuka. Tapi rakyat Korea Utara dia ada macam, tapi kerajaan Korea Utara tu dia ada ni ke nak open minded? Tak ada rasanya. Dia rasa
nak cokkan negara kita ni adalah macam boneka Amerika. Kita bukan negara boneka Amerika. Negara yang berdemokrasi. Negara kita ada raja-raja Melayu kita. Ada tuan tanah yang duduk sini. Kita tak boleh nak kata adalah negara boneka Amerika, sebab kita bukannya boneka Amerika. Negara kita bebas mana-mana blok sekalipun. Sebab tu jangan tuduh-tuduh orang. Siasat dahulu, cari bukti dahulu. Bila menuduh-nuduh tanpa bukti, tak ada bukti terhadap Malaysia, diorang mungkin ada malu. Itu yang kita tak tahu. Tapi sebab saya cakap, negara kita bukanlah negara yang bodoh nak percayakan bulat-bulat. Tetapi apa pun kita tahu, negara kita ni bukanlah negara yang suka nak main cocok-cocok antara satu sama lain. Cocok-cocok antara satu sama lain. Sebab kalau rakyat mereka bersalah, kena tangkap kat negara kita, dia hantar kat mereka, jangan salahkan kita, jangan salahkan negara saya, kita, iaitu negara Malaysia. Kamu kena tanggungjawab terhadap penjenayah itu, rakyat kamu tu. Kalau ada masalah, kena tangkap, kamu kena tanggung sendiri. Kena malu di sini. Sebab tu benda tu tak boleh nak salahkan negara saya, negara Malaysia. Itu je. Itu yang kita cakap. Janganlah kita nak salahkan orang, jangan salah cari dengan orang, sebab kita tahu benda ni ada yang tak ada. Kita bukanlah negara yang negara yang sukakan pergaduhan. Kita nak cari keselamatan antara satu sama lain. Sebab tu kita kalau tak ada ni macam ni, kalau macam ni keadaan perangai sebenarnya mereka tu, takkan ke mana lah. Kita tahu negara kita ni bukanlah negara yang mencari salah orang lain. Sebab tu kita tahu ada yang baik, ada yang jahat. Itu yang kita nak sampaikan. Cuma nasihat pada Kementerian Luar Korea Utara tu, kalau boleh janganlah menyalahkan negara kami. Kami tak nak mau bergaduh antara kamu dengan negara kami. Sebab kami sentiasa membuka pandangan, open minded, mencari titik persamaan. Sebab kita tahu benda tu. Sebab kita tahu negara anda semua negara baik-baik. Tapi bila kamu menuduh-nuduh orang, itu yang kita cakap, apa pasal dia orang nak cari salah Malaysia? Kenapa tak nak salahkan rakyat yang buat jenayah kat dalam tu? Itu je. Itu je saya tak tahu nak cakap apa sekali pun. Akhir sekali, saya berdoa pada semua, sebagai negara kita selamat pada anarsi jahat. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Dan kita akan jumpa lagi dalam video YouTube channel Hakim Nasir. Cuma kita berharaplah negara kita aman sejahtera daripada anarsi jahat. Sebab tu Korea Utara ni, sepatutnya diorang kena berfikiran luas, berfikiran matang. Jangan nak salahkan Malaysia dalam hal ini. Rakyat kamu buat salah, dia kena tanggung. Itu yang kita cakap. Tapi apa? Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya, Hakim Nasir. Banyak lagi impian menarik. Bye bye.